إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama ingat supaya kita dalam kehidupan yang senantiasa pengembara kita untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana satu kejayaan, satu pintu kejayaan ialah bagi siapa yang benar-benar jadi golongan orang yang muttaqun, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tertentukan masa-masa mana, kerana Allah Subhanahu wa taala senantiasa sami'un basirun bil ibad. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan juga dengar apakah yang berlaku terhadap kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, maka jikalau kita mari fikir dan kaji bahawasanya, jikalau kita tengok kepada orang makan gaji kerajaan, sama ada jadi guru, sama ada jadi pegawai cawanati dalam kerajaan, tapi mereka bancuk boleh jadi racakan. Maka semenjak daripada mereka kerja, akhirnya mereka akan dapat panggil kasihan ataupun peceng. Peceng dalam kerja, tapi gaji ni jalan. Sebab itulah kalau kita tengok setengah-setengah kru, setengah guru yang duk mengajarkan anak-anak kita di sekolah, mereka senantiasa buat ekasan, buat kongan, panggil witiat anak dia. Supaya apa? Manakala mereka dapat pangkat jadi puciau can, ikutlah, maka gaji dia naik. Manakala gaji naik, banyak, maka manakala dia peceng, maka gaji tu panggil turun pun sikit.
kemudian bulan ni dia pun boleh panggil banyak. Walaupun tak sama gaji dia pada masa dia kerja. Kerana apa? Kerana dia jadi kerajaan. Ni ada panggil ada gaji pecen dia. Akan tetapi kita setiap orang mukmin yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada syurga neraka, maka hijrah dia tak ada pecen. Maka pecen baginya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dia, tengok kepada umur. Tapi dunia ni puluh. Kerajaan dunia ni puluh boleh berhenti. Berhenti boleh gaji pecen, duk saja tak apa. Akan tetapi pecen hak Allah Subhanahu wa taala ni dia tak ada pecen. Lepas tu tak menentukan mana-mana masa. Ada yang pecen 50, ada yang pecen umur 60, ada yang pecen umur 100 dan ada yang pecen umur 80 dan sebagainya. Jikalau kita tengok kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai semulia-mulia makhluk yang Allah Subhanahu wa taala hatakan Nabi kita liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan aku yang Nabi bersabdanya untuk nak menyempurnakan akhlak, nak baikkan perangai manusia. Kerana apa? Kerana akhlak orang yang beriman adalah akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling mulia, mukmin yang paling sempurna dan mukmin yang paling baik ialah mukmin yang akhlak yang mulia. Kalau itu di antara bakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak baikkan perangai kita, dan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita selaku sebagai mengaku kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usahalah supaya kita dapat pecen. Manakala panggil setelah mana kita pecen daripada kehidupan kita, kita akan dapat panggil ganjaran yang besar sekali yang tidak diberikan Allah Taala kepada orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa akhir tahun akhir bagi Nabi ni, yang mana Rasulullah iktikaf 20 hari. Tapi di tahun yang lain 10 hari ataupun 10 malam. Tapi manakala akhirnya sebagai tahun akhir bagi Nabi, sebagai nak wadak, maka Nabi iktikaf 20 malam dan juga tadarus Al-Quran marratain 2 kali dengan Jibril alaihi salam. Nah, yang katanya manakala kita umur kau banyak, kita kena kau kuat, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena takarrub mendekati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dengan kita insafkan diri, sama ada kita muhasabah diri kita, sama ada kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita mengerjakan ibadat-ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana manakala umur kita kau banyak, maka kita dekat dengan alam barzakh. Sebelum kita akan menuju ke alam akhirat, sebelum kita nak menujukan ke syurga, maka sebagai dan yang pertama ataupun kala yang pertamanya iaitunya di alam kubur. Yang mana kita seringkali dan acak kali dengar, maka Uthman bin Affan manakala dia pergi di kubur, hingga siapa dia menangiskan, dia menangis hingga siapa basah janggut-janggut. Lalu ditanyakan beliau, apa menangis?
tak lain tak bukan bahawasanya kerana di alam kuburlah sebagai tempat yang pertama. Kalaulah seorang dapat selamat di alam kubur, maka di akhirat pun akan selamat. Akan tetapi manakala di kubur dia diseksa, diazab, maka yaumal qiyamah asyaddu, lebih teruk dan lebih rupanya dahsyat. Na'udzubillah min zalik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kita kembalikan kepada yang peceng tadi. Kerajaan yang peceng kerana dia ada sebagai jadi karacakan. Akan tetapi karacakan Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan jamin melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita tak peduli, tak berasa besar. Yang mana di antaranya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang Rasulullah bersabdanya khairukum, sebaik-baik awakmu. Kalau kecek kapung sebaik-baik awakmu man ta'allama al-Quran, orang hak belajar Quran. Mengaji Quran di sini bukan sekadar baca saja nah. Kita kena faham molek, bukan sekadar kita ngapa saja. Kita baca, kita ngapa, kita faham dan juga kita beramal apa yang ada dalam Quran. Bukan Quran kata ingat 30 juzuk sekadar katanya di ta'mid, bukan sekadar tu. Betapa ramai yang manusia sekarang ingat Quran, akan tetapi amalan tak serupa dengan kana khuluqu al-Quran. Jika kita tengok kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan hantarkan Nabi kepada kita, kepada sahabat, yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur, mengeluarkan manusia yang bersyirik dengan Allah Taala kepada cahaya al-iman melalui Al-Quran, melalui apa yang uswatun hasanah. Laqad kana Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang baik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kalau itu jika kita tengok kepada guru-guru, cikgu-cikgu tadika kita yang mana mereka dapat top 10 tak banyak, akan tetapi dia masuk dari karacakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena bela, kita kena hormat guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, guru-guru yang mengajarkan anak kita untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Di antara ilmu yang pertama kalinya supaya mengajarkan kita untuk nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak kenal. Nah, kalau upaya guru-guru, kalau cikgu-cikgu dan ustaz, kalau mereka tak didikkan anak-anak kita untuk nak kenal Allah dan kenalnya panggil agama, maka tak akan kenal. Sebab itulah pangkat dan martabat, walaupun kita tengok katanya di pandangan manusia, apakah kamu ngajar Quran je, guru tarikah je, jangan. Nah, sebab benda ni panggil dira perancak Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, maka walaupun kita bukan guru, akan tetapi semua orang mukmin akan dapat peceng daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia kita sakit, terkadangnya hari ni kita senang, esok kita susah. Hari ni kita ada duit pitih, tapi esok kita tak ada. Semua itu panggil perjalanan hidup kita, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagikan banyak kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada orang kaya dengan harta juta-jutawan, akan tetapi dia tengok berapa kok yang dia keluarkan untuk fi sabilillah. Kerana kaya bukan nilai bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana dunia, sekiranya dunia yang kita duk berasa sedap nikmat tersegi ni kita ni. Nah, tersegi ke alam barzah, tersegi pasal tersegi pada apa panggil alam akhirat, takut mati. Tapi dunia tak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, tak ada harga walaupun sama dengan sayap nyamuk. Tapi kalau dunia ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala,
sama dengan sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala tak akan beri minum walaupun setengah air kepada orang kafir. Ini apa panggil hakikat dunia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, manakala kita usahalah, kita baikilah diri kita supaya kita pecah esoknya dapat senang kita. Manakala kita diletakkan di alam kubur, manakala kita panggil diambil oleh malaikat, kita mati, maka suruh cepatkan kita ni untuk pergi kepada alam barzakh. Kerana apa panggil nikmat duk menantikan di sana. Tapi yang kita bimbang sekalinya, yang kita takutnya panggil suruh cepat juga. Kerana panggil deraka. Orang panggil berat dunia, hidup dunia, cepat gigi cepat akan dapat seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka khutbah pada hari ini berserukan kepada ahli kampung semua, tak kira panggil muda tua, apa dia, budak kecil, marilah kita sama-sama semak diri kita menjadi keracakan Allah Subhanahu wa taala yang dijaminkan oleh Allah melalui panggil nidahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berserukan kepada ikhwah semuanya, mari kita banyakkan belajarkan Al-Quran. Sama ada kalau kita tak pandai baca, kita mengaji baca. Mana kalau kita baca lacak dah, kita baca banyak. Dan yang paling kurangnya panggil sejus hari. Bagi mereka yang lancar, baca sejus hari. Bagi mereka yang tak lancar, walaupun panggil setengah juz, walaupun panggil serabak, yang toksenya cukup 3 hari kita tak jumpa Quran, maka Nabi kata orang ni balas dengan Quran. Balas dengan Quran, balas dengan Allah Ta'ala. Sebab Quran kalamullah. Oleh itu ini panggil Quran. Kita mari mengaji Quran insya-Allah Ta'ala. Kerana yang kita untuk jadi tanai kita yaumul qiyamah. Al-Quran dan juga puasa di antara dua perkara ni tanai untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masa Tuhan nak kirakan amalan kita, maka Quran yang kita beramal dengan dia, yang kita baca dengan dia, yang kita faham dengan dia, dan kita dapat dengan sebab kita baca Quran dan belajar Quran, insya-Allah taala sebagai tanai untuk kita. Yang paling kita bimbangnya, Quran sebagai tolak seorang kepada neraka. Sebab apa? Sebab dia tak faham dengan ajaran Al-Quran. Kerana ilmu wahyu, agama adalah panggil wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dengan khutbah yang pendek, marilah kita sama-sama dengar dan renung, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat taufik hidayat dan juga kita dapat irsyad petunjuk daripada agama Allah Taala melalui nabi kita, dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala boleh kita buat. Terkadang kita ni reti belaka dah, faham belaka dah, orang panggil benda tu ibadat pasal itu, semaya jemaah orang panggil dapat pahala banyak dan sebagainya, tapi nak buat tak boleh. Kerana apa? Kerana kita tak dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoalah dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terdapat dalam golongan orang yang dapat al-muttaqin dan juga al-faizun insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedikit sebagai peringatan adalah khutbah yang mana kita usaha, kita kena belajar, lebih laginya dalam satu bulan dan kita mengajikan tafsir dalam suratul insan, maka insya-Allah taala pada minggu ini mari kita sama-sama panggil belajar pada malam Ahad insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan katanya orang majikan Al-Quran insya-Allah taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'idhal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز جبار يا متكبر إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.